Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan syarikat-syarikat Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei, Perbadanan Taib menganjurkan sambutan Hari Raya. Sambutan seumpamanya menjadi platform menzahirkan penghargaan terhadap mereka yang memainkan peranan penting dalam kejayaan dan pertumbuhan kumpulan syarikat Perbadanan Taib. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku penasihat Lembaga Pengarah-Pengarah Perbadanan Taib, dan yang berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku penasihat Lembaga Pengarah-Pengarah Perbadanan Taib. Lebih 1,200 orang menghadiri majlis tersebut. Negara Brunei Darussalam mengulangi komitmennya bagi mempromosi keterangkuman dalam pendidikan, sains dan budaya. Ini termasuk memastikan pendidikan berkualiti bagi semua, menggalakkan penyelidikan dan inovasi serta menyokong kumpulan-kumpulan tertentu dan mempromosi budaya di tengah-tengah era digital. Berucap pada perasmian persidangan rangkaian penyelidikan dasar Pusat Simeo ke-7, Menteri Pendidikan menjelaskan negara juga secara aktif terlibat bagi membentuk Asia Tenggara yang siaga masa depan. Jelas Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haja Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh sebagai kepelbagaian di Asia Tenggara yang kaya dengan nilai-nilai dan warisan budaya, saling hormat menghormati dalam kalangan negara ahli penting kepada integrasi dan kerjasama serantau yang sekaligus berpotensi memastikan pembangunan rantau dan menekankan keterangkuman kepada semua individu tanpa mengira latar belakang sosio-ekonomi. However, inclusive policies and initiatives are not without its challenges. We have to acknowledge that there is limited access to reliable data and research, capacity constraints in research and policy analysis, and competing priorities and interests among stakeholders. Additionally, cultural and contextual differences among member countries may require tailored approaches and strategies to address specific challenges effectively. Persidangan diisikan dengan pembentangan mengenai kepentingan memahami dan menangani kesan tren global terhadap pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Diadakan selama 3 hari, sidang dianjurkan oleh Pusat Serantau Simeo Voktek menghimpunkan penggubal dasar, para penyelidik, pendidik dan pihak berkepentingan dari pelbagai negara. So when we're talking about and thinking about the megatrends, Penerokaan keterangkuman dalam penyelidikan dan inovasi saintifik boleh memandu pembangunan dan kemakmuran serantau. Pendidikan sains inklusif untuk kemajuan serantau adalah penting dalam era kontemporari kemajuan teknologi dan inovasi saintifik. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam ucaptama sains inklusif untuk kemajuan serantau yang menjadi salah satu tema utama persidangan rangkaian penyelidikan dasar Pusat Simeo ke-7. Jurutera Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, dalam ucaptamanya juga menggariskan konsep dalam konteks ekosistem sains dan inovasi negara Brunei Darussalam dan integrasi serantau di bawah ASEAN. Selain itu, penekanan juga diberikan kepada keperluan akses yang saksama kepada infrastruktur dan sumber saintifik, inisiatif pembinaan kapasiti dan kerjasama dalam kalangan negara anggota ASEAN bagi memastikan manfaat kemajuan saintifik dikongsi secara meluas. Komitmen berterusan juga diperlukan untuk mewujudkan komuniti saintifik yang inklusif di Asia Tenggara.
Sambutan Hari Buku Sedunia 2024 dapat memperkasa budaya membaca dan menekankan kepentingan membaca sebagai jambatan ilmu kepada semua lapisan masyarakat. Majlis dikendalikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Hadir Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sambutan disemarakan dengan ceramah motivasi bertajuk Seindah Bicara. Melalui sambutan tersebut, ia menggalakkan setiap organisasi untuk terlibat sama menyediakan sudut bacaan sebagai usaha menggalakkan budaya membaca dan menanamkan sikap cintakan ilmu. Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong juga mengadakan aktiviti sempena sambutan Hari Buku Sedunia. Antara pengisian aktiviti, sesi membaca buku selama 10 minit, program ceramah motivasi Seindah Bicara secara langsung dalam talian dan sesi bercerita dari wakil pelajar sekolah-sekolah yang terpilih. Universiti Brunei Darussalam UBD dan Go Rush Express menandatangani memorandum persefahaman MOU yang menandakan bermulanya perkongsian penting yang bertujuan pengantarbangsaan pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut antaranya merangkumi inisiatif penting untuk memajukan persefahaman antarabangsa. Majlis penandatanganan diadakan di UBD. Menandatangani bagi pihak UBD Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD, sementara pihak Go Rush Express diwakili oleh Danny Chua, pengarah urusannya. Selain mewujudkan kerjasama dalam program penyelidikan, pendidikan dan latihan, kerjasama juga merupakan langkah strategik ke arah meningkatkan peranan logistik dalam ekonomi negara Brunei Darussalam selaras dengan Wawasan Brunei 2035. Bengkel penghayatan dan penerapan ibadah solat yang diadakan selama 2 hari berakhir dengan majlis penutupan. Bengkel anjuran Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB melalui Pusat Kajian Fiqh Al-Usrah berlangsung di kolej berkenaan. Penyampaian sijil kepada 95 peserta disempurnakan oleh Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, pemangku timbalan Rais Kupu SB. Bengkel antara lain bertujuan meningkatkan motivasi peserta untuk lebih menghayati dan mengambil berat kewajipan mendirikan solat, implikasi kepada kesihatan dan kepentingannya kepada kehidupan berkeluarga seorang Muslim di dunia dan akhirat. Program keugamaan bagi para tenaga pembimbing kelas bimbingan Muslimah bagi daerah Brunei dan Muara dan daerah Tutong diadakan kemarin. Program dianjurkan oleh Bahagian Hal Ehwal Muslimah, Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Suri Seri Begawan Raja Pangeran Anak Damit, Kampung Manggis Madang. Program diadakan sebagai menyambut Syawal dengan penuh kesyukuran. Tujuannya bagi meningkatkan lagi pengetahuan dan kemahiran dalam menyampaikan lagu-lagu dakwah dan bacaan puisi Islam. Acara diserikan dengan persembahan keugamaan termasuk tausyih, nasyid dan puisi Islam oleh para pembimbing dan muslimah. Hadir Datin Hajah Nahriah binti Haji Awang Asbi, isteri Menteri Hal Ehwal Ugama. 5 peserta akan beraksi pada peringkat akhir pertandingan pidato kebangsaan. Diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40 dan Bulan Bahasa. Peringkat saringan berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka Brakas. 22 peserta bertanding pada peringkat saringan. Pertandingan dihasrat dapat memupuk semangat patriotisme peserta terhadap negara. Peserta bebas memilih tajuk pidato yang bersesuaian dengan isu semasa yang signifikan, sama ada perkembangan bahasa Melayu, pembangunan ekonomi, masa depan belia, kapasiti dan budaya. Menjadi agen perubahan yang progresif, berinovasi dan peka terhadap isu-isu global.
Dalam usaha mempromosi inklusiviti dan meningkatkan pengalaman pelawat bagi semua pelancong, Jabatan Pembangunan Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan mengadakan bengkel asas bahasa isyarat bagi pemandu pelancong. Bengkel bertujuan melengkapkan pemandu pelancong dengan kemahiran asas bagi berkomunikasi secara berkesan dengan pelawat kurang pendengaran. Bengkel 2 hari disertai oleh 20 orang pemandu pelancong yang bukan sahaja berpeluang mempelajari asas bahasa isyarat tetapi memahami budaya kurang pendengaran. Juga diadakan penyampaian sijil penyertaan kepada peserta. Jalan raya di persimpangan lampu isyarat J66 Jalan Utama Brakas, Jalan 10 Utara ditutup sementara untuk kerja-kerja pemasangan loop sensor. Penutupan bermula esok 25 April sehingga 2 Mei 2024 pukul 11 malam hingga 4 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk memperlahankan kenderaan dan mematuhi papan tanda arahan serta had kelajuan yang ditetapkan.